Bersantai bersama keluarga dengan melakukan pelbagai aktiviti bermanfaat pasti menjadikan hujung minggu anda penuh bermakna. Assalamualaikum dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Menjalani kehidupan harian dengan pelbagai tanggungjawab maupun tugasan adalah sebahagian daripada amanah yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Apatah lagi berdepan dengan cabaran di era globalisasi, ilmu dan kebebasan berfikir antara prasyarat utama dalam menangani permasalahan. Di sebalik kesukaran yang dilalui, setiap daripada kita memiliki kekuatan tersendiri bagi mengharungi hari-hari mendatang. Sebagai wanita, kita perlu sentiasa bersedia mengambil peluang dan kesempatan dalam usaha untuk menjadi yang terbaik dalam apa jua bidang yang diceburi. Menarik di Nona minggu ini. Warung kopi dengan konsep laman menghijau. Yang belum lagi pernah merasa ketenangan kampung, so basically kita punya konsep adalah warung kampung di tengah bandar. Lahir tanpa bola mata, ujian buat adik Amsyar Hadif. Kesianlah, dia tak boleh nampak macam orang lain. Macam mana dia nak hadap situasi ke depan nanti. Berkongsi kisah selebriti, Rina Diana. Macam biasalah, apa-apa pun I akan konsult dengan nenek I. So, I call I cakap, Mak, pramugari ke pelakon? Tapi nenek I masa tu suruh I jadi pramugari tau. Tapi I adalah cucu yang degil. So, I ikut kata hati I nak jadi pelakon. Melangkah ke gerbang perkahwinan pastinya memerlukan persiapan yang rapi, termasuklah daripada segi persediaan busana raja sehari. Setiap bakal pengantin mempunyai pilihan dan citarasa tersendiri dalam memilih persalinan mereka, sama ada bagi upacara akad nikah ataupun majlis resepsi. Bagi pasangan Muhammad Hakim Mismar dan Siti Rohana Fatah, menceburi industri busana pengantin memberi ilham kepada mereka untuk berkarya sekaligus membantu golongan wanita mencari rekaan ringkas untuk busana perkahwinan. Memilih rona putih untuk koleksi kali ini, HS Bride mampu memenuhi impian raja sehari yang ingin merakam hari bahagia mereka dengan busana indah. 6 tahun bertapak dalam industri, jenama HS Bride sudah tidak asing lagi dalam dunia fashion tanah air. Koleksi busana pengantin hasil sentuhannya menjadi antara rekaan yang dinantikan oleh peminat fashion terutamanya bakal mempelai. Meskipun fashion pengantin melalui peredaran zaman, rekaan dengan sentuhan minimalis masih relevan dan mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Antara keutamaan yang membuatkan HS Bride menjadi pilihan customer ialah pilihan yang lebih minimalis tapi nampak glamour di hari pernikahan dan raja sehari mereka. Bagi koleksi kali ini, mereka menggabungkan konsep minimalis bersama material kain rendah sesuai dengan citarasa masa kini. Jenama ini masih mengekalkan elemen feminin dalam rekaannya. Biarpun siluetnya mengikut potongan badan, tambahan cape menutupi bahagian dada dan sesuai untuk bakal pengantin yang ingin tampak lebih sopan. Rekaan ini menampilkan bentuk busana vest yang memberikan kesan ilusi ramping dan anggun. Potongan V di bahagian dada diserikan lagi dengan sentuhan rendah dan sulaman manik. Busana pengantin yang boleh ditempah khas ini lebih istimewa kerana ia boleh digayakan oleh pelanggan yang mempunyai pelbagai saiz dan bentuk badan. Rekaan terbaru ni kita mendapat inspirasi daripada gaya Timur Tengah di mana permintaan sekarang ini sangat tinggi untuk mereka tampil bergaya tapi tetap sopan. Dan juga bunga lah kerana bunga ni sangat dekat dengan wanita. So selalunya untuk pemilihan bunga ni memang dapat permintaan yang tinggi lah. Kebaya moden tapi kita perincikan dengan sulam tebuk untuk nampakkan dia lebih klasik. Bagi menambah suri busana, jahitan manik dengan rekaan sulaman corak bunga diterapkan pada koleksi ini. Sesuai untuk majlis akad nikah maupun majlis resepsi, warna putih sentiasa menjadi pilihan bagi menyelahkan lagi sisi ayu bakal pengantin.
Mementingkan kualiti fabrik, setiap helaian busana yang direka bukan sahaja memberi keselesaan buat pemakainya, malah memberi impak eksklusif dan menawan di hari bahagia. Kita pilih desain silk hotel dress dengan tambahan cap dan dipenuhi dengan berenda bunga untuk menampakkan dia lebih elegan dan mewah. Kita biarkan cap tu polos tapi dia menyelah pada dress, di mana kita penuhkan labuci-labuci pada dressnya lah. Sehelai busana pengantin yang indah pasti meninggalkan memori manis buat raja sehari. Tidak perlu rekaan yang sarat, potongan dengan gaya minimalis sudah mampu menyelahkan keanggunan bakal pengantin. Berat mata yang memandang tak mungkin sama dengan beban rasa yang ditanggung. Inilah dugaan kehidupan yang harus dilalui oleh pasangan suami isteri Muhammad Amirul Hafiz dan Siti Aisyah Nur Azlan apabila dianugerahkan anak istimewa Amsyar Hadif yang baru berusia 10 bulan. Anak kecil ini lahir ke dunia tanpa dapat menatap wajah ibu bapa tersayang kerana tidak dikurniakan berbola mata. Lebih memilukan, Amsyar turut mengalami masalah jantung. Runtun hati tatkala mendengarnya. Namun kedua-dua pasangan ini melihat ujian yang diberikan sebagai anugerah terindah yang perlu disyukuri. Ikuti kekuatan emosi dan ketabahan ibu dan ayah Amsyar Hadif dalam usaha mencari ikhtiar demi membesarkan cahaya mata kedua mereka. Iya. 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 Lupa. Lupa. Tanggal 17 Mac 2022, lahirnya insan istimewa Amsyar Hadif Muhammad Amirul Hafiz. Pasangan Siti Aisyah Nur Azlan 24 tahun dan Muhammad Amirul Hafiz Nazaruddin 23 tahun sama sekali tidak pernah menduga anak keduanya ini lahir tanpa berbola mata. Masa dekat hospital pun macam blur, macam tak ada anak aku sihat. Saya tak boleh terima, termenung je lah tengok muka dia. Kenapa dah tak boleh nampak macam orang lain. Lepas 2-3 orang doktor dah bagi tahu tu, macam nangislah. Kenapa pula tak ada apa semua tu, tertanyalah kan. Kenapa tak ada apa semua. So nak pergi tengok pun tak boleh masa tu. Memang tak percaya lagi lah. Lepas dah tengok tu baru macam, kenapa, apa salah kan? Ada salah makan ke apa ke? Macam-macam perasaan lah ada time tu. Rasa sedih ada, rasa tercabar ada. Bila nak dapat anak istimewa macam ni, umpamanya macam Tuhan nak uji saya ke. Jadi saya fikiran-fikiran ke arah positif lah. Untuk kerja kuat lagi, macam mana ke. Untuk cara Amsyar ni, untuk bagi dia bahagia kan. Kesian lah. Dia tak boleh nampak macam orang lain. Macam mana dia nak hadap situasi ke depan nanti. Selama-lama tu, terimalah anak sendiri kan. Tapi lama-lama, husband banyak bagi kata semangat. Jadi macam, yelah tak apalah. Tak semua orang dapat apa yang kita dapat. Ujian orang lain. Ibu mana yang tidak luluh hatinya apabila melihat anak sekecil ini sudah menanggung dugaan berat. Penderitaan Amsyar bukan sekadar tiada deria penglihatan, malah diduga dengan pelbagai komplikasi. Mula-mula Amsyar tak ada masalah apa-apa. Memang check up selalu semua okey je, tak ada masalah. Lepas dah dia keluar, baru dapat detect yang dia tak ada berbola mata saja. Yang lain semua belum dapat detect apa-apa lagi. Tak macam, cuma nampak biru. Ramai juga orang yang tegur, tapi dia cuma cakap mungkin masalah hati ke. Sebelum dia pergi ke hospital tu memang nampak dia okey macam biasa. Cuma ada satu hari tu dia kena cerit-berit.
muntah-muntah semua. 3 bulan nak masuk 4 bulan. Lepas tu macam bawa ke klinik biasa, diorang suruh refer ke hospital. Bila dah refer hospital, kena tahan sebab ada kuman dalam usus. Sehari kena tahan, petang tu tiba-tiba oksigen dia drop. Tak boleh dapat detect apa-apa masalah dia. Dah 4-5 kali scan pun tak dapat detect. Terpaksa hantar ke hospital besar Johor. Daripada situ dapat tahu yang semua organ dalaman dia terbalik, jantung dia terbalik. Nah, macam-macam. Dia punya oksigen pun tak boleh naik tinggi. Allah, masa baru dapat detect dia masuk ICU tu, jantung dia, baru tahu jantung dia kata terbalik. Jantung tak ada saraf besar, jantung berlubang. 3 hari ICU. Lepas keluar buat biasa, dia masuk scan MRI. Dengan CT scan, baru dapat tahu kata usus dia semua terbalik. Oksigen tak dapat naik ke otak. Lepas tu dah lama ke hospital, tunggu dari keputusan dari IJN. Sebab kalau dia teruskan operate pun, dia tak menjaminkan apa-apa. Tak macam budak lain, dia akan 7-8 kali operate macam tu sebab dia sangkut dengan oksigen. Jadi saya dengan husband ambil keputusan untuk buat balik je lah, jaga sendiri. Memang nak jaga dia betul-betul biar apa-apa dekat dengan Cha. Gundah menanti hari esok. Amsyar kini di bawah penjagaan paliatif, bererti keluarganya harus bersedia dengan apa jua kemungkinan yang bakal berlaku. Pakai jantung 6 bulan sekali, diorang hanya cuba cek ada sama lubang tu makin mengecil atau tak je lah dengan pakai kanak-kanak. Mata dia dah tak ada sebab dia memang tak ada saraf dalam. Kalau ada saraf dalam, kemungkinan ada penerima mata tu dapatlah. Jadi dia tak ada saraf dalam, tak ada buat apa-apa mata dia. Apa yang ni semua dah tertulis kan? Kodak dan kadar semua dah tertulis. Jadi saya redha. Saya pun tahu macam mana dia punya penyakit. Saya pun tak tahu apa yang dia tengah alami, macam mana dia punya sakit semua saya tak tahu. Tapi kalau itu yang lebih baik, tak apa, saya redha. Dia anytime je boleh, bila masa je boleh tak ada. Boleh pengsan macam tu lah. Dia tengok kepada jantung dia tu. Kalau jantung dia makin tutup, dia bila-bila masa je tak boleh tak ada. Sebab dia bergantung dengan lubang jantung. Setengah budak kan, kalau lubang kena tutup kan jantung kan, dia tak boleh. Kalau lubang tu tutup, dia bila-bila masa dia tak ada. Akur dengan situasi, ibu kepada 2 cahaya mata ini tidak mahu berenggang dengan Amsyar walaupun sesaat. Namun Aisyah juga perlu memberi tumpuan kepada anak sulungnya, Mariam El Naura yang kini berusia 3 tahun. Dia sangat senang jaga. Dia hanya menangis bila dia nak susu. Yang lain dia okey je, dia main sendiri. Nak tidur kadang dia tidur je lah sendiri. Dia tak boleh terlalu penat. Kalau dia terlalu penat, nanti dia membiru lah. Dia tengok anak macam tu. Mula-mula tahu dia tu memang tak tidur jugalah malam. Sekejap-kejap tengok dia. Sekejap-kejap tengok dia. Tengok nafas dia. Hari tu pun dia kan berubah bulan kan. Tidur dia macam orang tua-tua. Selalu pukul 2, pukul 3 dia bangun susu. Ni dia dah tak bangun susu. Dia tidur je sampai siang. Kita pun sampai siang. Kenapa ni? Tak nak bangun minum susu ke? Adik. Cuma pembesaran dia tak sama dengan budak lain lah. Budak lain 10 bulan kan ada yang boleh duduk, mani apa semua. Dia tak belum boleh. Dia duduk pun macam tunyung hayal lagi. Riak wajah pasangan ini kelihatan tenang. Namun siapa sangka di sebaliknya ada tangisan duka yang menjadi kekuatan untuk kita hayati. Pernah awal-awal tu saya dengar juga orang cakap pasal dia kan. Down juga. Tapi bila husband semua, alah biarlah husband cakap kan. Biarlah diorang nak cakap apa pun anak kita. Nak tak nak memang kena kuat. Saya kuat untuk diorang. Saya tak kuat mungkin diorang pun tak kuat. Sentiasa doa lah supaya saya boleh jaga dia sampai dia besar. Sihat, depan mata, panjang umur. Gembira lah. Walaupun dia tak dapat melihat, dia gembira. Dia rasa macam family dia sentiasa ada dengan dia. Itu dah cukup. Memang nak dia panjang umur, nak jaga dia sampai bila. Sampai bila-bila. Tapi kalau dia, orang kata, sakit, tersiksa kat dunia, kalau Allah nak ambil dia, itu macam nak kena terima lah, nak tak nak. Saya redha lah. Tapi anda kata Tuhan lebih sayangkan dia, saya pun tak boleh buat apa. Redha je lah.
Ditelan mati emak, diluah mati bapa. Itulah gambaran buat ibu bapa Amsyar dalam mendepani ujian yang Maha Esa. Hanya doa dan usaha menjadi penguat semangat mereka untuk berjuang demi buah hati tersayang. Memasang impian untuk memiliki berat badan ideal memerlukan penjagaan kesihatan secara menyeluruh. Bukan sekadar senaman yang perlu diutamakan, pemilihan hidangan berkhasiat juga menjadi aspek penting. Menggunakan bahan-bahan seperti madu, kacang, buah-buahan dan yogurt, hidangan snack sihat yang bakal disediakan ini boleh dinikmati pada bila-bila masa. Ia bukan sekadar menurunkan berat badan, ia juga mampu membantu dan merawat kesihatan kulit. Bersama pempengaruh dunia masakan, berkongsi cara penyediaan frozen yogurt bark versi matcha. Kesedaran masyarakat terhadap penjagaan kesihatan semakin meningkat, bukan sahaja daripada aspek senaman tetapi juga penjagaan pemakanan harian. Frozen yogurt bark sememangnya menu yang cukup ringkas, mudah dan berkhasiat. Dengan kos yang rendah, anda dapat menikmati snack yang sesuai untuk berdiet. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah serbuk matcha, kacang badam, setengah sudu besar madu, buah anggur, yogurt rendah lemak. Mula-mula saya akan letakkan yogurt. Saya guna low fat yogurt. Yogurt rendah lemak mengandungi jumlah kalsium yang tinggi dan dapat memberi pelbagai manfaat kepada tubuh badan. Namun begitu, anda juga boleh menggunakan yogurt dalam pelbagai perisa. Masukkan serbuk matcha yang diayak terlebih dahulu bagi memisahkan tekstur yang bergumpal dan berketul. Kemudian, campurkan ia ke dalam adunan yogurt bark mengikut pilihan dan citarasa anda. Selain serbuk matcha, bahan alternatif seperti serbuk coklat atau jam strawberry boleh digunakan. Bila dah kacau sampai sepati, baru saya masuk madu. Sebagai pemanis dalam yogurt, masukkan setengah sudu besar madu dan kacau sehingga sebati. Untuk menjaga kesihatan badan, madu digunakan bagi menggantikan gula putih kerana ia dapat menurunkan paras gula dalam darah. Setelah itu, rehatkan yogurt matcha seketika. Kemudian, gunting kertas minyak mengikut saiz tulang yang dipilih dan renyukkan kertas minyak tersebut supaya mudah untuk dipisahkan daripada dulang. Tuang dan ratakan yogurt tersebut di atas lapisan kertas minyak. Seterusnya, hiaskan dengan buah anggur yang dibelah dua supaya ia lebih mudah untuk dinikmati. Selain itu, anda juga boleh letakkan buah-buahan berkhasiat yang lain seperti strawberry, mangga atau peach. Bagi menambahkan lagi rasa dan kandungan yang sihat dalam yogurt bark matcha ini, masukkan pula hirisan kacang badam. Saya dah siapkan letak topping, kemudian kita akan bekukan selama 4 hingga 6 jam. Untuk memudahkan anda menikmati sajian, patahkan kepingan yogurt mengikut saiz yang diinginkan. Menu yang enak dan mudah ini mampu membantu anda untuk mengekalkan berat badan ideal yang diidamkan. Tanpa perlu mengeluarkan kos yang tinggi, ia sesuai dinikmati oleh pelbagai peringkat umur dan pada bila-bila masa sahaja. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Hai, jangan lupa temui Rina di Nona TV3. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang.
Lokasi pilihan Nona minggu ini merupakan sebuah teras 2 tingkat dengan keluasan 30 x 60 kaki persegi. Biarpun memiliki ruang terhad, pemiliknya Encik Fazli Abdul Rahman dan isteri Puan Asma Mahmud bijak menyuai padankan dekorasi dan perabot. Memilih gabungan konsep rumah ladang dan Inggeris moden, kediaman yang terletak di Eco Grande Puncak Alam Selangor ini telah diubah suai sendiri ruang dindingnya oleh pemilik. Teknik wainscoting dan shiplap wall pada bahagian ruang makan dan ruang tamu bukan sahaja menarik, malah menambahkan lagi seri kediaman. Tema rona putih dengan hiasan dekorasi yang minimalis memberi impak luas pada kediaman. Manakala ruang tamu keluarga yang terletak bersebelahan dapur kering menjadikan kawasan itu lebih terbuka dan santai. Bergelut dengan kehidupan di kota metropolitan ada kalanya cukup memenatkan. Namun, jika sesekali berpeluang untuk beristirahat dengan mencari ketenangan jauh dari kesibukan bandar, pasti mententeramkan jiwa. Memiliki kawasan seluas 3 ekar, lokasi ini bakal membawa anda berdamai dengan alam sambil menghirup udara segar dan nyaman. Selain itu, ia menyediakan pelbagai aktiviti menarik, antaranya memancing, berkelah, melihat haiwan ternakan dan banyak lagi, khususnya buat pengunjung yang bermalam di sini. Tanah Larwina sesuai sebagai destinasi staycation buat mereka yang gemarkan percutian singkat di hujung minggu. Mula beroperasi sejak 6 tahun lalu, rumah penginapan yang terletak di Hulu Langat Selangor ini seakan memanggil pencinta flora dan fauna. Daripada sebuah dusun yang terbiar sejak sedekad lalu, dek kerana minat dan cintanya terhadap alam semula jadi, maka terbinalah sebuah lokasi yang indah diberi nama Tanah Larwina. Waktu itu dah jadi hutan, hutan semak. Jadi saya kemaskan, saya tak potong pokok lama yang besar-besar saya simpan, cuma saya bersihkan yang bawah-bawah. Jadi sebab tempatnya memang cantik, asli, sebabnya secara aslinya memang cantik, ada sungai yang cantik, ada batu-batu. Jadi saya rasa kalau saya nak buat rumah, kena rumah yang sesuai, yang juga cantik, untuk yang sesuai untuk kawasan ni. Kalau kebanyakan orang kalau di kawasan hutan ni, di kawasan kebun ni buat pakai kayu atau konkrit atau yang buluh, itu banyak. Tapi sini saya nak buat secara industrial, pakai besi, pakai kaca. Jadi bila dah siap tu memang menarik, lain. Rumah tebing ini memiliki reka bentuk yang sangat unik. Setiap sudutnya dibina dengan sentuhan yang berbeza dan ia membuatkan pengunjung berasa seolah-olah berada di 4 rumah yang berlainan pada satu-satu masa. Berkonsep terbuka, rumah ini turut direka khas bersama balkoni, dapur dan ruang makan. Di sini sebab tidak ada jiran lain di keliling sini, memang ada privacy, jadi tak perlu ada solid wall. Tak perlu ada curtain pun. Semua dinding boleh kata kaca. Kalau malam pun boleh kata kita boleh nampak di luar. Tak ada orang nak tengok ke dalam. Itu yang membuat rumah ni unik. Menikmati pemandangan sambil ditemani kicauan burung dan bunyi aliran air sungai mampu memberikan ketenangan. Pemiliknya masih mengekalkan pokok hutan asli bagi mewujudkan suasana dingin dan santai buat mereka yang ingin meluangkan masa lari daripada kesibukan kota. Aktiviti utama di sini yang selalu buat adalah masak dan makan. Ya? Sebab it's self-catering. You datang sini bawa makanan untuk dimasak, ada dapur sini, ada dapur yang komplit semualah, ada barbecue boleh buat. Jadi a lot of the people that come here, they enjoy doing that. Kemudian kita duduk bersembang, main games ke, board games ke. Tak perlu pergi masuk hutan nak buat jungle trekking ke apa ke. Kalau nak masuk sungai boleh, pergi keliling kebun boleh, tengok bagi binatang-binatang makan seperti kambing, kuda, ayam, kan. Buat pengunjung yang datang, anda berpeluang untuk membawa pulang pengalaman bermain dan memberi makan kepada haiwan peliharaan di sini. Jom!
Mengambil masa kurang 1 jam dari Bandaraya Kuala Lumpur, lokasi ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik. Mempunyai sebuah ladang haiwan ternakan, pengunjung berpeluang melihat dan memberi makan kepada haiwan yang dibiarkan bebas di ladang. Selain dapat melakukan aktiviti memancing ikan, pengalaman ini pasti dapat mengembalikan memori zaman kanak-kanak dan juga mengeratkan lagi hubungan antara yang tersayang. Bila saya buat resort ni, objektif saya adalah untuk memperkenalkan keindahan alam sekitar kita. Ya. Ramai orang bandar kita tak pernah masuk hutan, tak pernah buat camping semua. Jadi kalau nak pergi camping takut macam-macam kan. Tapi kalau datang di sini boleh duduk di tempat yang selesa. Tak perlu takut semua, but at the same time boleh enjoy the alam sekitar. Dekat dengan hutan, dekat dengan sungai yang asli. Ramai yang datang sini tak pernah masuk hutan tapi lepas tu terpikat. Boleh kata dia selepas tu the idea is that we want them to appreciate alam sekitar kita ni. Tanah Larwina Retreat menyajikan anda penginapan dikelilingi alam semula jadi bersama aktiviti mesra kanak-kanak yang menyeronokkan dan semestinya tidak dapat dilupakan. Bertuahnya bumi yang dipijak, kaya dengan pesona alam. Inilah anugerah ilahi yang tak ternilai harganya. Tanah Larwina Retreat menjanjikan keindahan dan kepuasan buat mereka yang ingin memanjakan diri dan bersatu dengan alam. Memulakan langkah sebagai anak seni sewaktu menyertai drama Festival Kuala Lumpur DFKL 6 tahun lalu, kehadiran Rina Diana dalam persada seni semakin meniti di bibir peminat. Gadis berusia 26 tahun ini sentiasa positif dengan setiap watak yang diberikan, malah menjadikan sebagai cabaran dalam mengukur kemampuan diri dalam sesebuah drama lakonannya. Kejayaan membawa watak Laila dalam drama komedi Kampung People benar-benar menaikkan populariti Rina. Nona mendekati pemilik nama Nur Kamarina Diana Zulril bagi mengetahui perjalanan karier seninya dalam kisah selebriti. Sebab Bak cakap boleh lepak dengan Karin tadi. You jealousy ke Jaffer? Tak adalah. Jadi Memasang impian untuk menempa nama dalam industri seni sejak kecil lagi, Rina Diana percaya tanpa usaha dan kerja keras, peluang untuk membina kerjaya idamannya itu sukar untuk direalisasikan. Penglibatannya dalam pelbagai pertandingan lakonan sejak di bangku sekolah menjadi platform terbaik buat Rina menimba pengalaman dan meningkatkan keyakinan diri dalam bidang seni. Seawal usia 22 tahun, gadis jelita ini tidak menyangka rezeki memihak kepadanya sewaktu menyertai sebuah program terbitan TV3. Rina duduk dengan nenek Rina. So, semua perhiasan yang korang tengok ni semua nenek I yang mastermind. Actually, masa I pergi casting di FKL tu, I tak tahu pun ada di FKL dekat PWTC. Cuma masa tu birthday my auntie buat dekat PWTC. So bila I masuk kat PWTC tu, I nampak macam ada event yang besar kat situ. So bila I Google, I tengok apa tu di FKL apa semua. So I tengok Sheila Rosli, dia post kat Instagram dia. So starting from there lah, baru I tahu yang ada di FKL, ada sis one of the juri kat situ kan. Keesokan paginya tu kebetulan memang dah last day untuk pemilihan pelakon-pelakon baru. So, I pun pergi saja try nasib. You know what? Just pergi je. Bangun pagi tu tak ada make up, tak ada buat rambut pun sikat je. Pakai baju apa ada, terus pergi sebab last minute. Sekali masa tu Sheila Rosli nampak I pun approach sis and dekat situlah I start my career
daripada di FKL tu. Pernah ditawarkan berkhidmat sebagai pramugari di salah sebuah syarikat penerbangan negara. Hatinya berbelah bagi untuk membuat pilihan memandangkan kedua-duanya merupakan kerjaya impiannya. Macam biasalah, apa-apa pun I akan konsult dengan nenek I. So, I call, I cakap, Mak, pramugari ke pelakon? Tapi nenek I masa tu suruh I jadi pramugari tau. Tapi I adalah cucu yang degil. So, I ikut kata hati I nak jadi pelakon, I cakap. So, I tak ambil je pramugari tu. So, kalau I bukan pelakon hari ni, I adalah pramugari. Bara yang digenggam biar sampai jadi arang. Biarpun berdepan dengan pelbagai rintangan, ia tidak pernah mematahkan semangatnya untuk terus membuktikan dunia lakonan adalah sebahagian daripada jiwanya. Bukan sekadar berkorban tenaga, malah masa juga dipertaruhkan demi mengecap kejayaan hari ini. Berjaya kalau nak kata berjaya tu, I rasa I masih lagi belum capai tahap contoh macam I suka tengok I dah jebat, jangan naik. So I rasa I belum tahap itu lagi. Cuma untuk orang mengenali I sekarang ni, I rasa macam okay lah, it's a very good achievement juga untuk I. Dan I tak sangka secepat itu juga, sebab Rina still baru dalam industri sebenarnya. Rina baru 5 tahun, 6 tahun macam tu kan. So mungkin sebab rezeki Kampung People kot. Ya, masa I dapat skrip Kampung People tu pun, I rasa I tak fikir apa-apa pun. I tak rasa pun macam, oh cerita ni akan meletup ke, ataupun I tak put high expectation je. I just buat the best. Sekali orang suka. I tahu you suka kopi. Rina tidak pernah membayangkan lakonannya menerusi drama Kampung People berjaya meraih perhatian penonton sekaligus namanya menjadi tumpuan pengarah. Taklah. Cerita di sebalik Kampung People tu sebenarnya I tak sangka yang I boleh bawa watak bimbo tu, dan I tak sangka sebenarnya ada karakter tu dalam diri I. Sebab tu seronok juga jadi pelakon. You get to explore what you don't know about yourself. Dulu I seorang yang macam tak reti nak bergaul dengan orang, tak reti pun nak buat-buat kelakar, nak gelak-gelak dengan orang apa semua kan. Tapi lepas Kampung People, I rasa banyak mengubah I. Dan karakter Laila tu sebenarnya develop daripada I punya director dan juga Ellie Mazlin. I rasa dua orang ni sangat penting dalam karakter Laila ni, sebab masa I first time datang set tu kan, I jumpa Kak Lina Pompom. So I cakap, oh Kak Lina macam mana ni kan. I tak sempat nak cakap pasal karakter Laila tu sebab masa meeting dia tak datang. So dialah yang ajar I, bagi I idea macam-macam, macam mana nak develop karakter Laila tu. Walaupun mengacara sebenarnya lebih senang daripada berlakon, tapi I rasa passion I tetap dekat lakonan juga. Cuma kenapa I memilih untuk cuba dalam bidang pengacaraan pun, I rasa I just nak explore. Rina juga seorang yang terbuka dan sering mencabar dirinya untuk mencuba sesuatu yang baharu demi melebarkan sayap dalam dunia seni. Say things you don't understand. Artis idola I suka Nora Danish. Suka sangat, daripada I kecil I suka sangat tengok dia. Sebab I rasa Nora Danish sampai sekarang macam tak dia makan usia langsung. Still cute, still cantik and kekal relevan sampai sekarang. Lepas tu, I can see how she balance her life, her career dengan dia punya family. Karakter I rasa kita tanya kat nenek I kan. Mak, okay, cerita sikit pasal I. Ni orang tak tahu Mak cepat Mak. Kak Marina memang budak baik. Dari dulu sebab dia ada sepupu kan, dia tak lepas lah dari kita orang. Uncle tengok, aunty tengok, tak payah cakap sangat sayang kan. Sampai sekarang pun tak, sebab tu kalau dengar je ada berita yang tak berapa sedap telinga tu, oi angin betul lah. I memang dari kecil kan nenek I, so that's why korang dengar pun I panggil Mak kan. Memang macam itulah kehidupan dia Mak. Tidur pun dengan nenek I. Tidur dengan nenek. Kita bukan katil besar tau, katil singles. Bukan baby bed, dia katil dia, tarik kat tepi katil nenek. So, kalau mak dia nak ambil, pinjam. Bukan ambil, pinjam. Pinjam. So inilah. Kang hantar balik cakap. Inilah nenek I, inilah mak I yang jaga daripada kecil. Bukanlah I tak rapat dengan mak betul, I rapat jugalah. Cuma lebih kepada nenek I lah. Detik yang paling I cemas, I belajar bawa skateboard dekat
ruang yang datar, tempat main skateboard tu, tapi sekali I kena bawa dia ke atas jalan tar dan I kena bawa dengan lajunya. So masa tu I ingat lagi director action je, I bawa laju sampai I terkebelakang jatuh ke atas jalan tar. So lepas tu I terus cakap dengan director, I dah tak nak dah main skateboard, I dah tak nak dah, so better korang ambil stunt girl lain lah kan. Masa tu production dan juga director sangat supportive. Semua orang macam, it's okay Rina, you can do it. Tapi alhamdulillah lalas I boleh buat juga. Sokongan keluarga dan peminat menjadi nadi utama buat pelakon yang semakin menempa nama ini. Memegang prinsip untuk tidak mengalah dan sentiasa berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap lakonannya, Rina sedia membuka ruang bagi mencabar dirinya, memegang pelbagai watak demi menjadi pelakon yang versatile. Keindahan alam yang menghijau mampu menjadi terapi jiwa buat mereka yang gemarkan tumbuh-tumbuhan dan hiasan landscape. Gabungan dedaun dan pokok menjala ditambah dengan kemasan berbatu menyuntik suasana berbeza dalam sebuah kedai kopi. Ingin lari daripada kebiasaan, warung kopi bawah pokok bukan sahaja menyediakan hidangan kopi yang istimewa, malah ia juga menawarkan panorama alam yang indah untuk dinikmati. Dikelilingi tumbuhan hijau, warung yang berbumbungkan atap nipah ini mampu menggamit nostalgia lama dan memberikan pengalaman baru buat generasi muda. Segmen Deko Laman berkongsi keunikan warung kopi bawah pokok yang sering menjadi tumpuan warga Lembah Kelang. Berpeluang menghirup secawan kopi panas sambil bersantai di lokasi ini pasti seronok. Dikelilingi tumbuh-tumbuhan hijau menjadikan suasananya juga mendamaikan. Terletak di Shah Alam, Selangor, warung kopi bawah pokok ini sering menjadi perhatian kerana keunikan konsepnya. Konsep kita ni adalah konsep kampung yang kita bawakan konsep kampung tu ke tengah bandar. So kita nak membawa ketenangan kampung tu ke tengah bandar sebab kita nak orang bandar yang belum lagi pernah merasa ketenangan kampung, dia merasa di tengah bandar, and ada yang merindui kampung, dia akan duduk di tengah bandar. So basically kita punya konsep adalah warung kampung di tengah bandar. Pemilihan pokok serta pengubahsuaian kedai kopi ini juga mendapat sedikit sentuhan idea daripada bapa pemilik warung. Dekorasi pelbagai jenis tanaman hijau dan bertemakan suasana desa mampu menarik perhatian pengunjung. Kita ada macam pokok yang kita ada sekarang, kita ada pokok keladi, yang kita ada pokok-pokok herba juga macam pokok kunyit, kita ada juga macam pokok kelapa, pokok pisang pun kita ada. So kita bawakan pokok-pokok ni supaya ada ketenangan dan kesejukan dalam kedai lah. Kita bagi ada hijau tu bagi tenang lah dengan kita punya environment kat sini. Kedai kopi dengan konsep terbuka ini menjanjikan pengalaman berbeza kepada pelanggan. Rimbunan pepohon hijaunya bersama tiupan angin sepoi-sepoi bahasa pasti memberi ketenangan buat mereka yang duduk bersantai. Kebanyakannya customer-customer kita yang datang ke sini, mereka sukakan kita punya konsep lah sebab kita biasanya diorang akan duduk kat sini untuk mencari ketenangan. Kita akan biasa pasang lagu yang klasik seperti kita pasang lagu P. Ramlee. Biasanya diorang duduk waktu petang, waktu senja diorang akan duduk minum kopi panas. So diorang rasa ketenangan lah kat situ. Ada rasa macam duduk kat kampung, warung-warung kampung kan. Puluhan jenis pokok yang ditanam dan dihias di kedai kopi ini melengkapkan dekorasi halamannya. Setiap tanaman dijaga dengan rapi mengikut keperluan. Ada yang ditanam sendiri, ada yang pokok-pokok kat sini ada yang kita belilah. Ada yang tanam tu biasanya kita ambil daripada kebun-kebun, macam kat sini kita ada kebun Section 6. So diorang komuniti kat sini orang banyak berkebun lah. Dekat belakang kedai kita memang ada kebun komuniti. So
Basically dia ambil kita ambil sikit-sikit untuk tanam sikit kat kedai kita. Penjagaan pokok ni biasanya kita akan siram, setiap hari kita akan siram. Macam kalau waktu hujan kita tak siram lah. Tapi biasanya kita kalau setiap kali kita ada pembukaan kedai, kita siram dulu lah sebelum kita buka kedai tu. Kita biasanya bergilir lah, staff kat sini bergilir akan siram pokok kat sini. Ada yang kemas sikit, kawasan-kawasan yang daun berguguran tu kita akan sapu. So kita nak biarkan dia kemas lah, dalam keadaan kemas, dan pokok-pokok kat sini sihat lah. Tumbuh-tumbuhan bukan sahaja menjadi pelengkap alam semula jadi, ia juga memberi manfaat kepada manusia. Menghirup udara segar sambil menghayati keindahan alam dapat memberi ketenangan kepada mereka yang ingin merehatkan minda. So kat sini pentingnya tumbuh-tumbuhan ni sebab kita nak kekalkan kesejukan dalam kedai. And hijau ni dia membawa makna ketenangan. So apabila customer nampak hijau yang banyak di dalam kedai, dia akan sambil minum kopi dia akan rasa tenang lah. Buat penggemar kopi, lokasi ini amat sesuai untuk anda. Menikmati hidangan istimewa secawan kopi panas mentega bersama roti bakar menambah kenangan manis bersama keluarga. Aktiviti swafoto juga sesuai buat mereka yang ingin mengabadikan kenangan di warung kopi ini. Sesekali mengimbau nostalgia bab berada di kampung halaman, pasti dapat mengubat kerinduan pada suasana di desa. Menawarkan kehijauan alam yang memukau, warung ini setia menanti kunjungan anda. Kita memang tidak dapat mengawal setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan. Namun, apa yang terjadi dalam hidup ini perlu diambil sebagai satu pengajaran atau iktibar untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. The art of life is not controlling what happens to us, but using what happens to us. Ungkapan inspirasi daripada Gloria Steinem, seorang aktivis sosial dan bekas wartawan yang memperjuang hak-hak wanita, mengakhiri siaran Nona minggu ini. Semoga setiap perkongsian memberi ilmu bermanfaat buat semua penonton setia Nona. Jutaan terima kasih kepada pemilik kediaman Encik Fazli Abdul Rahman dan Puan Asma Mahmud kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan